sifat. Arad mesti tumpang kepada jirim. Betul tak? Sifat mesti tumpang pada jirim. Dia tak boleh bawa diri sendiri. Kalau macam tu, sifat berhajat kepada jirim. Betul tak? Bila sebut saja sifat, manis kena tumpang di gula, masin kena tumpang di garam. Dia berhajat kepada zat. Dan arad juga berhajat kepada yang menjadikan. Terbeza tak? Kalau arad berhajat kepada zat, berhajat kepada yang menjadikan. Kalau zat kita tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Zat Allah, Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Terbeza tak? Terbezalah makhluk. Yang tu orang panggil istilah dia qiyamuhu ta'ala binafsih. Nanti kalau orang tanya, kalau Allah Ta'ala berhajat juga kepada zat, apa masalah dia? Nanti kita tengok di dalil dia. Dalil kata qiyamuhu ta'ala binafsih. Okey? Jadi bila sebut saja qiyamuhu ta'ala binafsih, otak kita dah set dah, iaitu apa dia? Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan dia. Okey? Des. Tengok yang sebelah, kotak yang sebelah dia tu, mustahil. Apa makna mustahil? Tertegah ataupun tak ada, tak sungguh pada Allah Ta'ala. Itu makna mustahil. Tak sungguh pada Allah Ta'ala, itu apa? Al-ihtiyaju ila ghairi. Al-ihtiyaju ila ghairi. Apa makna al-ihtiyaju ila ghairi? Berhajat kepada yang lain. Apa dia? Luar kotak tu. Berhajat kepada zat dan berhajat kepada yang menjadikan. Kenapa kita kata mustahil? Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, bermakna dia arad. Ataupun dia arad, berhajat kepada zat, berhajat kepada yang menjadikan. Atau Allah Ta'ala tak berhajat kepada zat, tapi berhajat kepada yang menjadikan. Itu orang panggil istilah dia jirim. Jadi yang nama Allah ni, dia tak berhajat kepada zat, dia tak berhajat kepada yang menjadikan. Okey? Terbeza kan? Terbeza dah pada makhluk. Apa bukti dah? Nanti orang tanya, apa bukti kata Allah Ta'ala tu tak berhajat kepada zat, Allah Ta'ala tak berhajat kepada yang menjadikan. Jadi kita tengok dalil dia. Dalilnya, jika ia berhajat kepada zat, kalaulah Allah Ta'ala tu berhajat kepada zat, maka ia adalah sifat. Sebab tiap-tiap yang berhajat kepada zat itu sifat. Macam saya sebut, tinggi tumpang di galah, besar tumpang di gajah, kecil tumpang di kuman, masin tumpang di garam. Itu makna benda yang berhajat kepada zat mesti tumpang. Besar kita tumpang di diri kita. Kalau tidak, kita nak hukum besar tak boleh. Pandai kita tumpang di diri kita tak? Tumpang di diri kita. Kalau dia nak hukum tak boleh. Orang ni pandai ke? Orang ni bodoh? Kita pun tak tahu. Tapi kalau dia ajar reti, pandai apa semua bercakap, oh dia ni reti ni budak ni. Contoh. Betul tak? Dia mesti menumpang. Okey, dalilnya kalau seandainya Allah Ta'ala tadi berhajat kepada zat. Zat tu diri ya. Maka ia adalah sifat. Sifat tu yang berhajat kepada zat. Kerana sifat berhajat kepada zat. Sifat tak boleh bawa diri sendiri. Ada sifat tapi zat tak ada, itu benda apa? Cuba beritahu. Ada sifat tapi zat tak ada. Ada besar tapi nak cerita gajah tak ada. Ada gajah tak ada tapi besar ada, dia kata. Buat main benda apa? Ada pedas tapi cabai tak ada, dia kata. Tapi pedas. Mana boleh? Ada pedas tumpang di tangan. Kita lepas makan nasi, basuh tangan, sapu mata. Sekarang pedas tumpang di tangan tak? Main mana ada pedas tapi tangan pun tak ada, cabai pun tak ada, boleh? Tak boleh. Okey. Jadi kalaulah Allah Ta'ala berhajat kepada zat, otomatik itu sifat. Dan jika ia sifat, kalaulah Allah Ta'ala itu sifat, hakikat bukan macam ni. Kalaulah jika ia sifat, maka tiadalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani. Ke depan kita akan belajar kenapa tak ada sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu orang panggil sifat yang
wujudi. Sifat yang wujudi. Macam mana sifat yang wujudi? Atau saya kita baca di Allah Ta'ala, cari tak jumpa. Kita baca di kita. Sekarang semua yang hadir ni ada sifat pendengar. Ada. Belah telinga kita, cari sifat pendengar kita. Tak boleh jumpa. Tapi ada tak sifat pendengar? Dengan adanya sifat pendengar tu, kita boleh mendengar ni orang bercakap. Biji mata kita ada tak sifat pelihat? Ada sifat pelihat. Cuba belah biji mata kita, nak cari sifat pelihat tu. Tak jumpa. Baik itu dipanggil dia tu sifat ma'ani. Bermakna sifat tu ada. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tu zat sifat, bermakna sifat ma'ani tu benda ada. Kalau macam tu Allah Ta'ala sifat ma'ani benda ada, sifat menumpang atas sifat. Dia akan jadi macam tu tak? Dia akan jadi macam tu. Jadi kalau sifat menumpang atas sifat, macam sifat kita ni, pendengar kita menumpang di atas jirim kita, telinga kita. Dia telinga, sakit telinga, doktor pun tengok, dia kata ada masalah sakit telinga ni, kulat apalah, macam-macam lah. Tak apalah, ubatlah, boleh sembuh. Tapi kalau sifat menumpang di sifat pendengar menumpang di sifat pelihat, ataupun bahasa lain, pedas tumpang di manis. Pedas menumpang di manis. Boleh kita fikir tak pedas menumpang di manis? Tak boleh. Kalau pedas tumpang di cabai, manis tumpang di gula, ya. Kita kerti. Jadi kalaulah Allah Ta'ala tadi berhajat kepada zat, otomatik dia sifat. Kalaulah Allah Ta'ala tu sifat, tak ada lah sifat ma'ani. Kenapa tak ada sifat ma'ani? Sebab sifat ma'ani sifat wujudi. Habis kalau sifat wujudi, dia menumpang di atas sifat. Kalau macam tu, sifat menumpang atas sifat. Boleh? Tak boleh. Kalaulah tak ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah, ma'nawiyah pun tak ada jugalah. Bila dah tak ada sifat ma'ani, qudrat tak ada, iradat tak ada, ilmu tak ada, hayat, sama', basar, kalam, semua tak ada. Tak adalah sifat ma'nawiyah yang kita nak hukum kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa, kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala mengetahui, kita nak hukum tak boleh. Kalau macam tu, tak ada sifat ma'ani, tak ada sifat ma'nawiyah, tak wujudlah makhluk. Kenapa saya kata tak wujud makhluk? Dengar tak ni? Sebab apa tak wujud makhluk? Sebab sifat ma'ani qudrat. Qudrat Allah Ta'ala. Salah satu sifat ma'ani qudrat Allah Ta'ala, dia berta'alluq atas taksir. Apa makna taksir? Mengadakan atau meniadakan. Pada jami'il mumkinat, pada sekalian mumkinat. Apa makna sekalian mumkinat? Sekalian makhluk. Ni kita ada, kita bergerak, kita apa semua buat kerja kita ni, semua atas taksir qudrat, sifat qudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah seandainya qudrat tak ada, iradat tak ada, macam mana kata wujud makhluk? Oh, makhluk tak ada. Kalau makhluk tak ada, bohong. Ni yang kita nampak sekarang ni, makhluk ada tak ni? Membuktikan adanya sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala ada sifat ma'ani, ada ma'nawiyah, bermakna sifat ma'ani itu qaim di mana? Kita jangan kata tumpang ya, di Allah Ta'ala jangan kata tumpang. Sebab sifat ma'ani itu tak bercerai tanggal daripada zat Allah Ta'ala. Jadi sifat ma'ani itu qaimnya di mana, ataupun tak bercerai tanggalnya di mana? Mana tak bercerai tanggal daripada zat. Kalau macam tu, Allah Ta'ala zat. Allah Ta'ala bukan sifat. Allah Ta'ala ialah zat yang wajibal wujud, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Itu Allah. Ya, dia zat yang wajibal wujud. Jadi mana tertolak tak yang mengatakan Allah Ta'ala itu berhajat kepada sifat, berhajat kepada zat. Kalau Allah Ta'ala berhajat kepada zat, dia sifat. Kalau dia sifat, tak adalah sifat ma'ani, tak adalah sifat ma'nawiyah. Kalau tak ada sifat ma'ani, tak ada sifat ma'nawiyah, tak wujudlah makhluk. Kalau tak wujud makhluk, itu bohong. Sebab makhluk sudah ada dengan musyahadah. Okay.
Dan jika tiada ada ma'ani dan ma'nawiyah, maka tiada makhluk. Ini saya dah terangkan tadi. Dan jika tiada makhluk itu, maka bohong. Kerana makhluk itu sudah ada dengan musyahadah, dengan pandangan mata kepala dan mata hati kita. Kita pandang makhluk ada, itu membuktikan adanya qudrat. Qudrat tu qaim di mana? Qaim di zat. Kalau macam tu, Allah Ta'ala tu zat yang bersifat. Allah Ta'ala tu bukan sifat. Kan? Okey. Dan itu yang pertama. Selesai ya? Faham masalah? Okey. Yang kedua, dan jika ia berhajat kepada yang menjadikan. Kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadikan, maka ia baharu. Betul tak? Macam kita ni berhajat kepada yang menjadikan kita, menzuhirkan kita. Saya sebelum ni tak wujud, tiba-tiba sampai satu ketika Allah Ta'ala kata lahir. Sampai masa saya pun lahir. Atas qudrat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saya pun wujud atas dunia ni. Bermakna saya berhajat kepada yang menzuhirkan saya. Berhajat. Jadi kalaulah Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadikan, maka ia baharu. Allah Ta'ala itu jadi baharu. Dan jika ia baharu, kalaulah Allah Ta'ala itu baharu, mana baharu itu berubah-ubah. Dulu tak ada, sekarang ada, ke depan tak ada. Dan jika ia baharu, maka tiada lepas ia daripada daur dan tasalsul. Maka itu mustahil. Betul tak? Kita mengaji sifat qidam. Dulu contoh dia tak ada, lepas tu baru ada. Kalau macam tu tak lepas daripada daur dan tasalsul. Ingat lagi daur tasalsul. Saya ambil ringkas ya. Kalau pada masa daur berpusing balik. Tuhan A yang menjadikan dia Tuhan B, Tuhan B yang menjadikan dia ialah Tuhan A. Kalau macam tu, pandang ketika A menjadikan B, A sudah terdahulu, A sudah ada. Pandang pula B yang menjadikan A, bermakna A tak ada pula, B pula ada. B sudah terdahulu, B sudah ada. Kalau macam tu berhimpun tak? Ada, tiada, dulu, kemudian dalam satu masa. Mustahil tak? Mustahil. Lagi satu, masalah daur tak dapat ditentukan Tuhan. Yang mana satu? A Tuhan. Pandang A menjadikan B, A Tuhan. Tapi pandang pula B yang menjadikan A, B pula Tuhan. Habis mana satu Tuhan ni? Okey, tasalsul mustahil tak? Daur mustahil. Tasalsul mustahil. Tak dapat ditentukan Tuhan. Kenapa tak dapat ditentukan Tuhan? Pandang A yang menjadikan makhluk, A Tuhan. Tapi bila kita tanya wahai siapa yang menjadikan kamu? Ya, aku dijadikanlah. Aku Tuhan, tapi aku pun dijadikan. Siapa yang menjadikan kamu? B. Bukan Tuhan dah, B pula Tuhan. Pandang pula B kata B Tuhan. Tiba-tiba kita tanya B, wahai B, hang dijadikan tak? Ya, aku pun dijadikan. Siapa menjadikan kamu? C. Oh, C pula Tuhan, B bukan Tuhan. Habis mana satu Tuhan? Bermakna tasalsul tak dapat ditentukan Tuhan. Yang kedua, berhimpun ada kesudahan dengan tiada kesudahan dalam satu masa. Macam mana berhimpun? Pandang A menjadikan makhluk, dia Tuhan. Bermakna dia tak ada kesudahan. Sebab dia mengaku Tuhan. Tapi bila kita tanya, wahai A, hang dijadikan tak? Ya, aku dijadikan. Siapa yang menjadikan kamu? B. Oh, kalau macam tu, dia ada kesudahan juga. Kenapa? Sebab B yang menjadikan dia. Kalau macam tu, berhimpun ada kesudahan, tak ada kesudahan dalam satu masa. Berhimpun, aku Tuhan, aku tak Tuhan dalam satu masa. Boleh tak? Tak boleh. Kalau dah Tuhan tu Tuhan. Kalau yang nama makhluk tetap makhluk. Sebab itu masalah tasalsul pun mustahil. Okey. Jelas tak? Yang ni dalil kita kata kalau seandainya Allah Ta'ala itu berhajat kepada yang menjadikan, bermakna dia baharu. Kalau dia baharu, dia tak lepas daripada daur dan tasalsul. Wis, bahasan dia. Okey. Nah itu. Yang seterusnya. Faham ada soalan? Kalau ada soalan sila tanya, tak ada masalah, kita muzakarah. Kalau ada rasa nak tanya, bagi yakin tauhid ni kita mengaji bagi yakin, kecap dalam hati kita, tak ada goyang-goyang dah pegang ni. Ni pegang ni sampai tercabut nyawa ni, bukan ilmu untuk sehari dua ni. Ni bukan ilmu nak cari makan. Ilmu nak balik, ilmu nak mati. Faham? Ilmu cari makan senang kita cari. Kita lupa pun tak apa.
Tapi kalau ilmu nak bawa mati, ini sampai ke mati. Nak dapat keyakinan pada Allah Ta'ala. Okey. Jelas tak? Kalau macam tu tak ada, kita terus. Yang kelima dan terakhir lah. Yang kelima terakhir daripada sifat salbiyah. Sifat salbiyah dia ada 5. Apa dia? Wajib bagi Allah Ta'ala. Mana wajib pada akal ya? Wajib pada akal wahdaniyat. Apa mana wahdaniyat? Esa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu zat yang esa. Tak, masuk kata esa ni tak berbilang-bilang. Menafikan berbilang-bilang. Itu ada bawah tu. Apa makna wahdaniyat? Yaitu menafikan berbilang-bilang Allah. Allah Ta'ala tu tak berbilang-bilang. Tak berbilang-bilang Allah Ta'ala ni sama ada pada zat, sifat, af'al. Jadi mana kita nak cerita satu persatu ni. Bila sebut saja wahdaniyat, set di otak kita Allah Ta'ala tu esa. Esa tu pada apa? Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Okey, jadi kita tengok esa Allah Ta'ala pada zat tu macam mana. Jadi bila kita sebut esa Allah Ta'ala pada zat, maka ternapi kam muttasil pada zat. Ternapi kam muttasil. Bila sebut esa Allah Ta'ala pada zat, set dah di otak kita pecah dua masalah. Pertama, ternapilah kam muttasil pada zat. Apa maksud kam muttasil pada zat? Yakni bilangan yang berhubung pada zat. Kenapa bilangan? Apa makna bilangan? Selalu dah saya sebut, bilangan tu makna takrif bilangan ya. Nisfu, perhimpunan. Ambil takrif dia. Tak ada dalam ni. Nisfu, perhimpunan, barang yang dahulu dan barang yang kemudian, sama ada jauh ataupun dekat. Itu takrif dia. Nisfu, mana separuh? Nisfu bahasa Arab. Separuh daripada perhimpunan barang yang dahulu dan barang yang kemudian, sama ada jauh ataupun dekat. Okey, kita ambil yang dekat senang. Dahulu daripada satu itu kosong. Selepas daripada satu itu dua. Nisfu dia satu kan? Dapatlah satu. Dua. Dahulu daripada dua itu satu. Sebelum dua itu satu. Selepas daripada dua itu tiga. Perhimpunan bila kita himpun, tiga campur satu, 4. Nisfu dia, separuh dia, 2. Begitu yang lain. 3, saya ambil satu lagi. Sebelum daripada 3, itu 2. Selepas daripada 3, itu 4. 4 campur 2, 6. Nisfu dia, dapat tak 3? Yang tu bilangan. Yang nak, kalau orang tanya bilangan-bilangan tu benda apa? Bilangan tu benda macam ni, istilah dia. Jadi benda yang boleh dibahagi-bahagi itu bilangan. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala bukan boleh dibahagi-bahagi. Itu orang panggil ternapi. Bahasa ternapi kam muttasil. Kam tu apa mana? Bilangan. Saya dah terangkan bilangan. Muttasil. Apa mana muttasil? Berhubung. Nih, saya kata nih. Daripada hujung jari saya nih sampai ke sini. Tak payah sampai ke sini lah, ambil sampai lengan tapak tangan saja. Yang ni kalau saya cincang ni banyak mana boleh ni? Tak banyak kan? Sebab apa? Bersambung tak ni? Yang ni jari ni, tapak tangan ni, belakang tapak tangan, yang ni kuku, cincang. Mutasil tak ni? Bersambung tak ni? Bersambung, cincang. Boleh. Kenapa tangan saya boleh cincang? Sebab tangan saya jirim. Betul tak? Baik tu boleh cincang. Tutup okong. Maaf cakap kan. Kalau kita cerita, boleh kita pecahkan tak? Masuk kata pecahkan ni mana dia boleh terbahagi tak? Kepak tangan dia patah, kepak telinga dia patah. Dalam istilah kita orang Islam, dia tak pegang. Sebab i'tiqad kita, Tuhan kita bukan jirim. Kalau yang boleh dibahagi-bahagi itu orang panggil jirim. Okay. Jadi bila sebut saja wahdaniyat, ternapi tak benda ni? Ternapi, bahasa ternapi kam muttasil pada zat.
Apa bilangan yang berhubung pada zat. Apa maksudnya? Yaitu, tengok. Yaitu zat Allah tidak boleh dibahagikan. Nak bahagi-bahagi macam mana zat Allah Ta'ala? Tangan saya ini boleh bahagi, telinga saya boleh bahagi tak? Potong, jadi 2 bahagian. Potong 4, jadi 4 bahagian. Kenapa? Sebab telinga saya jirim. Hanya Allah Ta'ala kita pegang, tadi kita mengaji mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis. Allah Ta'ala itu bukan jirim. Kerana ia bukan jirim itu alasannya. Itu satu. Satu dah kita belajar ya. Apa makna yang pertama kita belajar? Bila sebut saja wahdaniyat, Allah Ta'ala pada zat, yaitu ternapilah kam muttasil pada zat. Yang pertama. Yang kedua, ternapi kam mumpasil pada zat. Apa makna ternapi kam? Kam itu mana bilangan macam tadi juga lah. Mumfasil. Apa makna mumfasil? Bercerai. Mumfasil bahasa Arab. Bercerai pada zat. Mana bilangan yang bercerai? Yaitu tiada satu zat yang menduai. Baca 2i tu. Yang menduai, mana yang jadi 2 lah. Bagi zat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu zat. Saya pun zat, dia kata. Ya, zat Allah Ta'ala tu bukan jirim. Zat kita jirim. Bermakna kita tak sama dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau macam itu tak ada yang jadi 2 dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dipanggil istilah dia kam mumpasil pada zat. Itu Nabi Muhammad yang kita pegang, Nabi Muhammad ke Nur Muhammad ke, yang tu dia bukan Tuhan, dia makhluk Allah. Sebagai wasilah orang nak mengenali Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itu Allah Ta'ala zuhirkan Nur Muhammad. Yang Allah tak boleh kita nak fikir. Ya, tak ada satu yang jadi 2 dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak ada. Bermakna ada satu zat yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ada? Tak ada. Tubuh saya zat, tapi bukan sempurna. Zat Allah Ta'ala bukan jirim, tubuh saya jirim. Ni zat meja, jirim tak ni? Cuba belah 2, boleh tak? Jadi Allah Ta'ala bukan macam tu. Okey, jadi bila sebut saja wahdaniyat, pada zat, terbit berapa masalah? 2 masalah. Apa dia? Ternapilah kam muttasil pada zat, ternapilah kam mumpasil pada zat. Okey? Yang tu, yang pertama. Yang kedua, bila sebut saja wahdaniyat, Allah Ta'ala tu esa pada sifat. Tadi esa pada zat, ni esa pada sifat. Macam mana maksud bila sebut saja esa pada sifat tu? Apa maksudnya? Ternapi kam muttasil pada sifat. Maksudnya ternapilah. Bila sebut wahdaniyat, ternapilah kam muttasil. Macam tadi kam, bilangan, muttasil berhubung pada sifat. Apa maksud ternapi kam muttasil? Yaitu sifat-sifat Allah bukan berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Dari sifat Allah bukan berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Tapi kalau jenis berlainan, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ayat itu tak ada masalah. Sebab apa? Sebab sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala tak terhitung banyaknya. Terlampau banyak, tak terhitung. Tapi kalau daripada jenis yang satu, yang besar ya. Contoh, Allah Ta'ala ada se-qudrat, se-iradat, se-ilmu, se-hayat, se-sama, se-basar, se-kalam. Banyak tu Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala jadikan dengan qudrat, jadikan langit, jadikan bumi, jadikan apa semua. Itu orang panggil ta'alluq. Ta'alluq ataupun kita kata kerja sifat. Hadap sifat. Yang tu banyak. Betul tak? Jadikan tu, jadikan ni, apa semua ni. Masya Allah. Terlampau banyak lah. Adapun sifat kita pun sama. Betul tak? Kita sama tak? Kudrat yang ada pada kita tu sah ya, dalam diri kita. Tapi dengan kudrat itulah kita tolak. Dengan kudrat itulah kita angkat. Dengan kudrat itulah kita pikul. Dengan kudrat itulah kita pijak. Ikut. Adapun iktibar hadap, tengok.
Hadap banyaklah. Tolak, angkat, pikul, banyak. Nah, itu orang panggil ta'alluq. Selalu saya sebut macam mana? Kalau seandainya yang nama Mamat ni, dia kerja dia banyak. Time sembahyang, orang tolak ke depan. Panggil apa? Tu imam. Time angkat nikah, orang dia ke depan, goncang tangan orang. Tu qadhi. Time orang cuti sekolah, dia pula potong hak orang. Tu mutim. Tapi mat seorang tu je. Dia bukan ada orang lain. Dia tu juga. Iktibar dia hadap. Iktibar dia hadap, ya banyak Tapi iktibar sifat dia satu tu ya. Dengan kudrat yang satu, dengan nama Mamat yang satu, semua jadi kerja. Okey, faham ya? Jadi sifat Allah Ta'ala banyak tak? Sifat Allah Ta'ala banyak tak terhitung. Tapi berbilang-bilang bukan daripada jenis yang satu. Adapun berbilang-bilang daripada jenis yang satu, bila sebut saja wahdaniyat, ini ternapi. Tak ada. Habis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bila sebut saja wahdaniyat pada sifat, pertama ternapi kam muttasil pada sifat, yang kedua ternapi. Tengok sekarang ni. Ternapi kam munfasil pada sifat. Apa makna ternapi kam munfasil pada sifat? Iaitu tiada satu sifat yang menduai. Apa makna yang menduai? Mana yang jadi dua akan sifat Allah Ta'ala. Yang jadi dua dengan sifat Allah Ta'ala itu tak ada. Saya sekarang ni, saya ada kudrat, saya ada iradat, saya ada ilmu, saya ada hayat. Mapas turun naik. Saya ada sama, basar, kalam. Tapi adakah kita ni, sifat kita ni sama dengan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak. Sebab kita pegang apa? Yang ada pada kita ni pembuktian sahaja. Pembuktian atau kenyataan yang bersifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu, itu Allah. Jangan perasanlah kita kuat. Jangan perasanlah kita pandai. Faham? Hakikat yang berilmu itu Allah. Jangan perasanlah kita hebat. Hakikat yang bernama Al-Karim itu Allah. Tapi dah makhluk ni tak mengaji, tu sombong atas dunia. Dia tak kenal Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, pandang apa yang ada, ingat ke Allah, hadir hati ingat Allah, hapus diri dia. Masuk kata hapus diri dia, dia tak merasai sifat wujud kehebatan diri dia, kealiman diri dia, kekuatan diri dia tak rasa. Kalau tidak hari-hari syirik dia kata. Hari-hari syirik. Kalau kita merasa aku orang kuat, banyak pengikut. Contohlah kan. Ni abang long ke apa ke. Panggil semua kan. Syirik tak tu? Syirik semua. Nak buat kerja tu buatlah kan. Buat kerja cara yang elok. Lepas tu jangan perasan. Situ ya. Kalau kita perasan kita hebat, kita pandai, kita mulia, kita apa semua, yang tu terhijab pada Tuhan. Sebab ada sifat yang jadi dua daripada sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah bersifat, kita bersifat, kita kata. Oh, Allah Ta'ala kuat, aku pun kuat. Mana ada kuat dekat kita? Oh, dia kata ni boleh ni 150 kilo selamba dia angkat. Atas izin Allah. Atas izin Allah, la tataharraku dzarratun illa biiznillah. Tak akan bergerak benda walaupun sebesar zarrah. Zarrah ni atom yang halus pun tak akan bergerak illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah Ta'ala tak izin, tak jadi. Hanya kenapa kita pula merasa kita pula yang kuat, kita pula yang hebat? Cuba kosongkan diri kita. Kita nak balik bertemu dengan Allah Ta'ala. Jangan syirik-syirik. Okey? Itu yang kedua ya. Wahdaniyat. Yang ketiga, Allah Ta'ala pada af'al. Apa makna Allah Ta'ala pada af'al? Allah Ta'ala pada perbuatan. Bila sebut saja Allah Ta'ala pada perbuatan, ternapi kam munfasil. Tengok bahasa dia. Ternapi kam munfasil pada perbuatan, yaitu tiada satu perbuatan yang lain daripada Allah yang menyerupai
atau menduai bagi perbuatan Allah Ta'ala pada pihak memberi bekas. Adakah perbuatan kita boleh memberi bekas? Perbuatan makhluk? Tak ada. Pisau boleh memutuskan tak? Tak boleh. Peluru boleh menembuskan tak? Tak boleh. Maksud saya ajak, jangan i'tiqad peluru menembuskan. Tapi nak suruh orang tembak kita? Gila. Gila suruh orang tembak kita. Saya nak ajak sini, pegangan di hati kita. Pegangan di hati kita, peluru tak menembuskan, racun tak mematikan. Kalau i'tiqad racun tak mematikan, bukan suruh minum racun. Sekarang kita nak cerita pada segala perbuatan tu atas perbuatan Allah. Kalau Allah Ta'ala bagi izin jadi. Allah Ta'ala tak bagi izin jadi, dia tak jadi. Yang tu boleh faham? Jadi semua, tak ada satu perbuatan yang lain yang jadi dua pada pihak memberi bekas. Itu tak ada. Nasi mengenyangkan. Siapa i'tiqad nasi mengenyangkan, kafir. Ittifaq ulama, bukan kata khilaf-khilaf. Sepakat ulama mengatakan kafir, diri nasi mengenyangkan. Kenapa hampa makan nasi? Ya, lapar makan nasi. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan hukum asbab. Adapun pada hakikat bukan nasi, iradat Allah Ta'ala bagi izin kenyang, ya kenyang kita. Kalau iradat tak menghendaki, ada tak makan seperiuk tak kenyang? Boleh? Tu yang orang belah hantu raya tu. Kenyang tak? Satu periuk habis dia makan. Kita nak cerita i'tiqad, pegangan di hati kita. Okey, satu benda perbuatan pun tak boleh memberi bekas. Okey, apa beza perbuatan Allah Ta'ala dengan perbuatan kita? Dulu kita dah mengaji dalam sifat mukhalafah, perbuatan Allah Ta'ala mengadakan atau meniadakan. Itu betul tak? Perbuatan Allah Ta'ala. Perbuatan kita? Perbuatan kita pertama usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Yang kedua perbuatan kita menyusun. Susun macam mana susun? Ya kita nak menulis pun susun tak? Kena ada tangan, kena ada pen atau pensel, kena ada kertas, kena pegang pensel, kena garis-garis atas kertas, baru jadi tulisan tak? Tak ada gerak macam ni, kertas tak ada, pen tak ada, aku nak menulis. Boleh nak menulis? Tak boleh. Buat apa lagi? Buat segala sesuatu, semua menyusun. Dia kata nak siram pokok, kena ada apa? Kena ada tangan, kena ada air, kena ada bunga, kena ada bekas bau air, kena angkat, kena tuang. Susun tak semua tu? Semua susun kita ni. Mana ada perbuatan kita mengadakan atau meniadakan? Tak ada. Oh, dia kata aku nak meniadakan rumah ni. Kita pun ambil beho, hancurkan rumah. Semua susun juga tak? Kena ada rumah, kena ada beho, semua kena tolak. Semua susun. Yang tu makhluk bangga tu. Bangga kehebatan yang ada pada dia. Bukan. Jadi kita ni tak ada perbuatan. Hakikat yang berbuat itu Allah sahaja. Jadi tak ada sesuatu yang jadi dua pada perbuatan, pada pihak memberi bekas. Tak memberi bekas tu tak ada. Jadi kalau macam tu bila kita sebutkan wahdaniyat, ingat ya, se pada zat, se pada sifat, se pada af'al. Se pada zat pecah dua masalah, ternafikan muttasil, ternafikan munfasil. Se pada sifat pecah dua masalah, ternafikan muttasil, ternafikan munfasil. Se pada perbuatan apa makna zahir satu masalah, ternafikan munfasil pada perbuatan. Ingat poin-poin yang mengaji ni. Ingat maksud dia. Mengajilah kitab lain tauhid pun sama tak? Sama je. Sama ya. Buka kitab Faridah ke, buka kitab Misbahul Munir ke, tengok kalau faham apa yang saya sebut ni, insya-Allah baca kitab lain sama. Larat kita nak mengaji semua, berapa tahun ngaji dah? 20 tahun ngaji tauhid tak faham lagi ustaz dia kata. Kenapa? Sebab kita buat susah. Dia jangan buat susah-susah, ambil poin-poin dia sahaja. Okey. Itu sifat yang wajib ya. Jadi Allah Taala bersifat dengan esa. Mustahil, apa makna mustahil? Lawan bagi sifat wahdaniyat at-ta'addud.
At-ta'addud yakni berbilang-bilang. Sama ada berbilang-bilang pada zat, berbilang-bilang pada sifat, berbilang-bilang pada af'al. Okey. Dalil dia. Jadi kita tengok dalil ya. Kalaulah Allah Ta'ala tu berbilang-bilang, dalam Al-Quran kata apa? Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jikalau ada Tuhan selain daripada Allah Ta'ala pada langit, pada bumi, itu la fasadata, nescaya binasa langit dan bumi. Sekarang langit bumi binasa tak? Kita elok ya ni. Tak ada apa, duduk dalam surau ni sejuk je aircon. Okey tak? Itu nak cerita Tuhan besar. Kalau cerita dua Tuhan jadi macam mana? Ni kita nak belajar tengok. Tengok dalam kitab. Jika ia berbilang-bilang, kalaulah Tuhan tu berbilang-bilang, maka tiada terlepas daripada berpakat ataupun berkelahi. Betul tak? Kalau orang besar-besar, kerajaan besar-besar, dia dengan negara lain, sama ada dia nak join sekali, pakat sekali, ataupun dia berbelah. Ni cerita kalau dua Tuhan, ada di langit satu Tuhan, di bumi satu Tuhan, wa imma berpakat, wa imma berkelahi. Okey, kalau berpakat jadi macam mana? Tengok masalah dia. Jika berpakat pada menjadikan sesuatu yang boleh dibahagikan. Macam mana sesuatu yang boleh dibahagikan? Saya ambil misal asing-asing. Kita ambil meja lah, senang meja ni. Ni meja besar kan? Ni boleh asing tak ni? Boleh. Okey, daripada start bucu tegak ni, kita garis macam ni. Tuhan A buat belah sini, Tuhan B buat belah sini. Okey? Kalau jadi macam ni berpakat ni, bukan berkelahi. Hang buat belah sini ya, aku buat belah sini, dia kata. Kita menjadikan satu meja. Bermakna ketika Tuhan A buat belah sini, dia tak mampu nak buat belah sini, belah yang B. Kenapa tak mampu nak buat? Sebab B dah buat. Macam mana A nak buat atas benda yang dah dibuat oleh Tuhan B? Tuhan B pula, dia buat belah sini, dia tak mampu pula nak buat belah sini. Betul tak? Sebab Tuhan A dah buat. Kalau macam tu, bermakna masing-masing ada sesuatu yang boleh berlepas daripada dua-dua Tuhan. Yang meja belah sini tak berhajat kepada Tuhan B. Meja yang belah sini tak berhajat kepada Tuhan A. Sebab yang belah sini B yang menjadikan, yang belah sini A yang menjadikan. Kalau macam tu, ada sebahagian makhluk itu terlepas daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tak umum ta'alluq kudrat. Sedangkan kita mengaji nanti tak jumpa lagi. Kita mengaji kudrat berta'alluq di atas jami'il mumkinat, di atas sekalian benda mungkin. Benda mungkin apa nak? Seluruh makhluk. Satu makhluk pun sebesar zarrah pun tak akan terlepas daripada kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau seandainya benda tadi boleh dibahagikan, dia akan jadi masalah macam ni. Okey, ini cerita berpakat. Jadi kita tengok, jika berpakat pada menjadikan sesuatu yang boleh dibahagikan, maka mustahil kerana lepas sebahagian makhluk daripada dua-dua Tuhan. Betul tak? Terlepas tak? Meja belah sini tak berhajat kepada Tuhan belah sini. Meja belah sini pula tak berhajat kepada Tuhan belah sini. Sebab masing-masing Tuhan dah buat tempat dia. Okey. Pada menjadikan, okey, habis setakat tu. Patutnya yang bawah ni, pada ni kena turun ayat dia. Ayat dan pada menjadikan, tambah dan pada menjadikan sesuatu yang tiada boleh dibahagikan, maka ia terbahagi kepada dua masalah. Tadi yang saya cerita, benda yang boleh kita bahagikan. Kalau benda yang tak boleh bahagikan, jadi macam mana? Pecah kepada dua masalah. Tengok. Pertama, bersatu masa. Bersatu masa. Maka mustahil seperti jauhar fardi. Kerana tiada boleh berhimpun dua bekas pada sesuatu yang tiada terima bahagi. Macam ni masalah dia. Tahu jauharul fardi? Jauharul fardi ni mana benda yang tak boleh kita nak bahagikan. Macam mana benda tak boleh bahagikan? Macam atom, zarrah, kan?
benda paling halus, selalu saya bagi misal titik pen yang paling halus, titik dia tu. Kan orang buat lukis pen, kita titik sekali, lepas tu kita ambil gunting, kita gunting atas titik. Boleh belah dua tak titik dia? Raib terus titik. Kenapa titik raib? Sebab benda bukan boleh nak bahagi, terlampau halus. Jadi kalau dua yang memberi bekas pada sesuatu yang tak terima bahagi, boleh fikir tak otak kita? Tak boleh. Tak boleh. Kalau satu sahaja, contoh, kalau A buat, kalau B tak boleh nak buat dah. Pen yang pertama buat, pen yang kedua tak boleh nak titik dah. Kalau dia nak titik bermakna benda lain, titik yang lain pula. Kalau titik yang sama juga, boleh? Tak boleh. Sebab benda tak boleh terima bahagi. Jadi mustahil tak kalau bersatu masa. Ni Tuhan A pun nak buat, Tuhan B pun nak buat, ibarat zarrah ni. Sedangkan zarrah tak terima bahagi. Macam mana Tuhan A nak buat, Tuhan B nak buat? Tak boleh. Yang ni cerita kalau bersatu masa. Kalau berlainan masa, tengok yang kedua. Maka yang berlainan, masa yang berlainan, maka mustahil kerana menjadikan sesuatu yang sudah jadi. Kalau masa berlainan, macam mana? Tuhan A buat zarrah, satu zarrah ni. Atau kita ambil titik lah senang ya. Tuhan A buat titik ni, titik yang paling halus. Tuhan B nak buat titik apa yang dibuat oleh Tuhan A. Dia nak buat benda apa? Benda dah wujud. Tuhan A dah buat. Kalau dia buat juga atas benda yang dah dibuat oleh Tuhan A, bermakna dipanggil istilah dia tahsilul hasil. Apa makna tahsilul hasil? Mengadakan sesuatu benda yang sudah ada. Tak ada faedah. Betul tak? Mengadakan satu benda yang sudah ada, dipanggil istilah dalam tauhid tahsilul hasil. Kalau macam tu, Tuhan B lah lemah sebab Tuhan A dah buat. Kalau Tuhan B lemah, Tuhan A pun jadi lemah. Kenapa lemah? Sebab bersamaan pada pihak ketuhanan. Tu inlat dia. Macam mana bersamaan? Itu yang selalu saya ngajar mana-mana. Antara kita dengan Indonesia ke, antara kita dengan Amerika ke, siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kuat? Dua-dua tak kuat. Kenapa dua-dua tak kuat? Dia manusia, kita manusia. Kalau Indonesia tu Tuhan, ya dia kuat, kita tak kuat. Tapi kenapa? Persenjataan kuat sekarang ni. Ya dah kehendak Allah Ta'ala, ikut dia lah. Ikutlah kehidupan sebagaimana apa yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang ada tauhid, dia tak heran pun. Jiwa tauhid, kita hidup, kita hadap sebagaimana skrip kita sudah ada ya. Bahasa selalu saya guna, skrip kehidupan kita sudah ada. Allah Ta'ala nak lorongkan kita macam tu ke, macam ni ke, macam tu. Tapi di hati kita sikit pun kita tak heran. Nampak? Yang ni cerita kalau seandainya berpakat. Jadi kalau berpakat, berapa masalah terbit masalahnya? 3 masalah. Yang pertama, benda yang boleh dibahagikan. Yang kedua, benda yang tak boleh dibahagikan dan buat tu dalam satu masa. Yang ketiga, benda yang tak boleh dibahagikan, buat dalam masa yang berlainan. Tiga-tiga ni mustahil. Jelas tak? Tiga-tiga ni mustahil. Yang ni cerita kalau berpakat. Kalau berbalah, tadi kita kata kalau ada dua Tuhan, wa imma berpakat, wa imma berbalah atau berkelahi. Kalau berkelahi, tengok. Jika berkelahi, Tuhan langit berkelahi dengan Tuhan B, Tuhan dunia, menang salah satu daripada keduanya. Kalau berkelahi, menang salah satu, maka lazim lemah salah satu daripada keduanya. Tuhan A nak turunkan, Tuhan langit nak turunkan hujan, Tuhan bumi kata aku tak nak hujan. Tiba-tiba hujan turun, bumi basah. Bermakna siapa yang kalah? Tuhan bumi lah kalah. Betul tak? Atau orang panggil menang salah satu.
Kalau menang salah satu, lemah salah satu, dan jika lemah salah satu, maka yang satu lagi jadi lemah juga kerana bersamaan pada pihak ketuhanan. Kan bersamaan dah pada pihak ketuhanan. Kalau seandainya Tuhan langit dapat turunkan hujan, menang dia. Tuhan bumi tanah hujan, tiba-tiba basah juga bumi, bermakna Tuhan bumi itu lemah. Kalau Tuhan bumi itu lemah, bermakna Tuhan langit itu lemah juga tak? Lemah juga. Sebab apa? Sebab sama-sama Tuhan. Hari ini hari hang lah. Hari lain, hari aku pula. Betul tak? Sama tak kehidupan atas dunia ni? Itu kehidupan kita atas dunia ni. Kalau kerajaan besar, dia mesti sama ada dia nak satu kepala atau dia tak satu kepala. Tapi bagi kita orang Islam, i'tiqad sama yang saya lemah, hampa pun lemah. Yang kuat Allah. Yang berkuasa Allah. Nak jadi satu benda, tak jadi satu benda, itu Allah. Baru betul i'tiqad kita. Okey. Itu yang pertama. Yang pertama apa dia? Kalau berbalah, menang salah satu, kalah salah satu. Masalah sebagaimana yang saya cerita tadi. Yang kedua, dia kata, maka jika seri kedua-dua dia, maka ia terbahagi pada dua. Kalau masalah seri, itu terbahagi kepada dua masalah. Apa makna terbahagi pada dua masalah? Pertama, kalah kedua-dua. Macam mana kalah kedua-dua? Tuhan langit nak turunkan hujan, hujan tak turun. Hujan tak turun. Hujan bumi tak, Tuhan bumi tak nak hujan. Bumi basah. Jadi hujan turun, bumi tak basah. Hujan tak turun, bumi basah. Faham tak? Kan? Tuhan langit nak turunkan hujan, tiba-tiba kalah, bermakna dia tak dapat turunkan hujan. Tuhan bumi pula tak nak hujan, tiba-tiba bumi basah. Maksud dia, hujan tak turun, bumi basah. Boleh pakai? Ini cerita kalau seri kalah dua-dua. Mana boleh macam tu? Okey, yang ni cerita kalah dua-dua. Kalau menang dua-dua, kita tengok pula kalau menang dua-dua. Dia kena buat misal kan, baru kita faham. Ngaji tauhid macam inilah. Menang kedua-dua. Kalau menang kedua-dua, maka berhimpun dua benda yang berlawanan. Macam mana berhimpun dua benda yang berlawanan? Tuhan langit turunkan hujan. Hujan turun. Tuhan bumi mana? Tuhan langit nak turunkan hujan. Lepas tu Tuhan bumi mana dia kata menang kedua-dua. Tuhan langit nak turunkan hujan. Tadi tak turunkan hujan. Tuhan langit nak turunkan hujan. Hujan turun. Tuhan bumi tadi Tuhan langit nak turunkan hujannya. Hujan turun, patutnya basah. Tuhan bumi tak nak hujan. Tuhan langit nak turunkan hujan. Tuhan bumi pula tak nak hujan. Kalau Tuhan bumi tak nak hujan, bermakna bumi tak basah. Betul tak? Bermakna bumi tak basah. Boleh tak berhimpun hujan turun, bumi pula tak basah. Hujan turun tapi bumi tak basah. Ini cerita kalau menang dua-dua. Jadi berhimpun tak dua benda berlawanan? Berhimpun tak dua benda berlawanan? Sebab itu kita kata, kalau seandainya ada dua Tuhan, wa imma berpakat, wa imma berbalah. Kalau berpakat terbit 3 masalah, kalau berbalah pun terbit 3 masalah. Kalau berbalah apa masalah dia? Menang salah satu, kalah salah satu. Yang kedua, seri. Seri terbit 2 masalah, apa dia? Menang dua-dua, kalah dua-dua. Semua benda-benda yang saya sebutkan tadi, semua mustahil atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau macam tu,
hakikat dia Allah Ta'ala tu Tuhan yang esa. So Allah Ta'ala tadi sama ada pada zat, sama ada pada sifat, sama ada pada perbuatan. Itu i'tiqad kita. Jadi kena pegang betul-betul wahdaniyat ni lah sebenarnya nanti bila kita habis mengaji keseluruhan kitab tauhid ni, dia ada satu kitab lagi kita mengaji ilmu hakikat. Ilmu hakikat yang dia bahas apa dia? Dalam ilmu hakikat yang dibahas sezat, sesifat, seasma, seaf'al. Itu saja. Bukan ada nak bahas wujud kita dan baqa, tak ada dah. Kenapa kita bahas empat? Empat itulah pengertian la ilaha illa Allah. Faham sezat, sesifat, seasma, seaf'al, fahamlah kita la ilaha illallah. Benar yang kita nak bawa ni. Atau kalau orang-orang dulu kata sifat wahdaniyat ni lah dengan sifat mukhalafah, nisbah kalau orang awam, kalau orang berilmu itu lain. Kalau orang awam pulun bagi faham, bagi elok faham mukhalafah dan wahdaniyat. Kenapa mukhalafah? Di akhir hayat takut gangguan. Sekarang pun takut gangguan. Jangan layan dah. Ya, binatang iblis ni main pada kita ni, tak usah layan dah. Jaga zikir kita. Kenapa wahdaniyat? Supaya kosong diri kita, fana diri kita. Jangan ada rasa aku, ada aku ni semua akuan. Bila akuan ana ni masih lagi kita syirik kepada Allah Ta'ala. Kita nak buang benda-benda tersebut. Okey. Habis, ada soalan? Kalau ada persoalan, boleh kita muzakarah. Jadi saya perhati sekali kita datang dua sifat lah. Tak ada nak pergi lebih lagi. Dua sifat pun cukup dah ya. Faham kan elok-elok. InsyaAllah ke depan kita kalau kita nak masuk sifat yang seterusnya ini panjang pula. Jadi kita ke depan lah kita bahas. Dah mana? Dalam Facebook tu yang nak banyak tentang following tu dia boleh masuk dalam following apa tak? Pengikut dia nak ramai, pengikut dia shop, pengikut dia ramai kan. Okay. Jadi berbangga dengan pengikut ramai, ramai lagi shop. Itu bangga dia. Dia tengok keadaan lah. Kalau dia contoh kalau orang mengajar, lepas tu dia mengajar, dia masuk dalam Facebook ke dalam apa ke, tengok orang ramai atas hati dia. Kalau hati dia syok, dia kata oh aku ni ramai dah orang ni, kata orang kenal dah seluruh Malaysia kenal dah, syirik semua tu. Jangan bangga di situ. Sebab apa? Semua khayal aja ni, khayal. Bila khayal ni bukan hakikat sebenar. Sepatutnya apa yang kita sampaikan, oh ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, nak cerita kamu ya Allah berilmu, aku ni kenyataan ilmumu saja ya Allah. Rasa macam tu. Dia tinggal lagi, dia pengikut ramai tak kisah. Cuma hati tu rasa tak rasa. Jangan perasan. Jangan perasan. Perasan tu yang tak mau. Perasan tu jadi syirik. Banyak kena Kita tu yang sekarang ni musim dia hashtag tu kita jaga kita ni pun ciri-ciri syirik juga pun. Kita jaga kita. Kalau tak jaga kita. Memanglah mana boleh tak kata macam tu. Kita jaga kita segi syariat. Sebab kata segi syariat dia, kalau orang tanya siapa bunuh dia ni? Hai, tak ada siapa bunuh, Allah, semua perbuatan Allah. Boleh katanya tu tak? Tak boleh kan? Siapa bunuh dia ni? Kalau kita kata kita yang tikam dia, ya saya yang tikam dia. Tak boleh saya kata Allah. Jadi maksud kata kita jaga kita ni segi syariat. Dia kena faham syariat lah. Syariat ni kena jaga, syariat jangan kita lepas. Maksud kata kita nak berurusan dengan orang-orang ramai ni. Adapun di hati kita, nak kena ke tak kena ke, duduk dalam rumah tak ke kolam semua. Kalau Allah Ta'ala kata tetap kena COVID, kena tak? Tetap kena. Tak usah kata apa lah kan. Jadi hakikat dia Allah pegangan di hati. Adapun zuhir mulut, kena boleh ada buat baju kat belakang, kita jaga kita. Salah ke pakai baju kita jaga kita? Pakailah. Nak pakai nak pakai tak apa.
Boleh. Syariat. Betul lah TV tu kata kan. Kita jaga kita, dia kata. Okey. Saya boleh terima. Tapi itu syariat zuhir. I'tiqad? I'tiqad bukan. Kita nak jaga macam mana Badin? Kalau Allah Taala kata hari ni tetap kena. Tak boleh nak kata apa. Wayang kulit semua ni. wayang kulit. Okey. Jelas Okey, takat tu insya-Allah. Kita sambung pada pengen akan datang, yang mana benar datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kekurangan daripada kelemahan saya sendiri sama kemaafan. Untuk pengumuman sebelum saya tutup, iaitu pada 31 bulan 12 akhir tahun di madrasah saya malam ada buat pengijazahan Hizib Bahar, Ratib Haddad dan Hizib Nawawi. Saya akan bagi penerangan, lepas tu kita bagi ijazah untuk dapat diamalkan. Dan kitab pun ada orang sponsor lah. Dia kitab tu harga kitab amalan lah, harga RM5. Ada orang sponsor, bermakna pergi datang ya. Siapa yang nak ambil amalan, nak beramal dengan hizib-hizib, insya-Allah. Jadi secara percuma sahaja, bukan ada bayaran apa-apa. Mula selepas maghrib kita akan bagi penerangan lah. Penerangan Hizib Bahar, Hizib Nawawi, Ratib Haddad. Jadi insya-Allah pada 31. Jadi kita keluar tengok bunga api ke, itu semua benda-benda yang menyebabkan akidah. Jadi kita tak usahlah. Kita ambil amalan, kita fikir nak beramal. Kita fikir nak mati ya. Fikir nak mati, nak beramal, mudah-mudahan kita bersedia untuk menghadap Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma tah alaina butuhna arifin bihikmatika wa insyura alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa nas'aluka 'ilmal khaifin inabatal mukhbitin tabata sadiqin syukras sabirin. Wa nas'aluka bi nuri wajhika alladhi malaka na'rashik an tazra'a fi qulubina ma'rifataka hatta wa haqqa ma'rifatika ma yanbaghi an tu'rafa bih. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.